Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahirabbis samawati wal ard. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala bis samai wa huwas samiul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat tahun baru 2023. Kita online pagi, mungkin ramai pada hari Ahad dan satu hari bulan ini ramai yang tidur. Mungkin ada juga yang masih berjaga malam. Meskipun tahun ini tidak ada perayaan seperti tahun-tahun sebelumnya, seperti yang dimaklumkan oleh PM10 Datuk Seri Anwar Ibrahim, sambutannya bawah daripada sederhana. Kalau boleh kita buat majlis kesyukuran, majlis doa selamat untuk tahun mendatang. Sebab apa? Satu senario keadaan semasa rakyat kesan-kesan apa yang berlaku tahun-tahun sebelumnya sangatlah muram dari segi ekonominya, dan juga beberapa isu lah yang menyebabkan kemurangan ekonomi ini. Jadi kita pun sebelum saya nak bercakap pasal teks yang kita tukar untuk kuliah, untuk kursus kita ni, saya nak sebut mengenai keadaan ekonomi lah. Keadaan ekonomi kita berpunca, kita kata khususnya selepas COVID berlalu. Keadaan COVID kita sangat sukar, berlaku PKP yang sangat panjang. Ekonomi kita kira merudum teruk berbanding dengan negara-negara jiran yang lain. Sebab tempoh penutupan ekonomi itu terlalu lama. Dan juga kesan peperangan di mana kita faham Rusia telah menyerang Ukraine dan menyebabkan banyak sumber-sumber yang diimport oleh banyak negara menjadikan barang-barang itu mahal harganya. Kesannya juga kepada Malaysia. Tetapi tentulah kenapa Malaysia ini jatuh merudum teruk, adalah kerana kesan COVID yang sangat teruk, tidak mampu ditangani dengan berkesan dan cepat kerana kekurangan hati-hati di pihak kepimpinan pada tahun 2020. Kita faham tahun 2020 berlaku langkah Sheraton dan kita ada Perdana Menteri baru, Tan Sri Muhyiddin Yassin. Orang kata berjaya menangani COVID-19, boleh bawa masuk vaksin. Tetapi hakikatnya, di manakah punca yang menyebabkan kita ini lebih teruk daripada Indonesia, lebih teruk daripada Vietnam, Thailand? Kerana kesilapan pemimpin kita lah. Pemimpin kita. Ini kita nak cakap walaupun tahun ini sudah masuk tahun 2023 dan dengannya COVID semakin hangat balik. Semakin hangat balik. Dan kita masih belum pulih daripada kesan COVID. Okey. Isu COVID kita rekod dengan baik dalam buku Perubatan Homeopati, Teori dan Praktis. Kita boleh jumpa rekod-rekod banyak daripada internet. Kita boleh jumpa rekod-rekod banyak di dalam akhbar arus perdana khususnya. Tapi yang dibukukan mungkin tidak banyak. Yang dibukukan. Dan dalam homeopati sekurang-kurangnya kita menerbitkan sebuah buku sebagai satu penerbitan semula buku yang diterbitkan pada tahun 1997, dan justru kita memasukkan isu semasa berkaitan dengan COVID dan vaksin dalam
dua bab yang penting di dalam buku ini, maka buku ini menjadi relevan. Okey, saya nak petik beberapa isu di sini yang disebut di sini. Kita cerita mengenai COVID-19 sebab kita nak tahu simptom-simptom apakah yang utama dalam kes pesakit yang berhadapan dengan masalah COVID-19. Ya, itu masalah kucing saya, minta maaf ya. Tapi tak apa, sebab saya nak petik di sini kenapa kita kata kes itu kesilapan besar kepimpinan kita. Gelombang pertama dan kedua, kita lapor di sini bukan sembang kari ya, bukan saja-saja. Semua petikan daripada akhbar, surat khabar internet dan sebagainya. Contoh muka surat 194 disebut gelombang kes COVID-19 gelombang pertama dan kedua. Banyak peningkatan kes COVID-19 secara mendadak dikaitkan dengan beberapa gelombang penularan kes. Laporan Health Analytics Asia menyatakan gelombang pertama di Malaysia berjaya ditamatkan dengan jayanya dalam tempoh kurang 2 bulan penularan kes. Kebanyakan kes merupakan kes import daripada China. Itu peringkat awal. Di hujung 2019 masuk 2020 bila berlaku langkah syaratan pada masa itu, ada berlaku gelombang pertama, ada kematian, tetapi kita berjaya mengawalnya. Okay. Saya nak bawa di sini. Di sini ada rekod. Muka surat 195 disebut sehingga 1 Mei 2020 terdapat kes harian baru sebanyak 69 kes dilaporkan. Ia menjadi jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia pada waktu itu adalah sebanyak 6,071 kes. Ketua Pengarah Kesihatan memaklumkan bahawa jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID adalah 1,758 kes dan mereka telah diasingkan serta diberi rawatan. Pada waktu itu terdapat 12 kes adalah kes import sementara kes penularan tempatan adalah sebanyak 57 kes. Seramai 37 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi. Dan seterusnya lah. Itu rekod pada 1 Mei 2020. Berapa kes? 6,071 sahaja. Tidak banyak. Walaupun pada masa berlaku gelombang pertama dan kedua, kesnya tidaklah begitu banyak. Tetapi isu kenapa kes kita menjadi begitu teruk? Ini laporan akhbar. Walaupun selepas itu sudah ada buat apa yang kita sebut PKP tapi KP itu terhad sebab ia dibuka balik ketika berlaku PRN Sabah. PRN Sabah, kalau kita masih ingat, ramai yang sudah lupa siapa yang mencetus PRN tersebut. Dan itulah yang menjadi masalah COVID-19 kita berpanjangan dan disambung dengan PKP yang berpanjangan. Dan PKP juga diperlukan untuk pengukuhan kedudukan Perdana Menteri pada masa itu. Waalaikumsalam sahabat, mereka yang menonton pada pagi hari cuti 2023, tahun pertama 2023. Jadi saya nak baca sini muka surat 198. Siapa yang sudah beli buku Perubatan Homeopati Teori dan Praktis, buku ni mahal sebab itu saya ubah balik untuk syarat masuk pengenalan homeopati, kursus yang akan bermula pada malam ini nanti insya-Allah. Gelombang ketiga muka surat 198. Ia sebut begini Gelombang ketiga COVID-19 di Malaysia adalah berpunca daripada pilihan raya negeri Sabah. Ini bukan kita kata. Ini boleh cek dalam berita-berita arus perdana, mungkin orang lupa. Ini dinyatakan dan diakui sendiri oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam satu laporan akhbar. Okey.
Laporan akhbar Inggeris pun ada, dia kata Malaysia's PM Muhyiddin admits Sabah state polls in September cause current COVID-19 wave. Okey, gelombang COVID-19. Okey. Okey, ini yang saya masuk di sini. Ini penting buku ini sebagai rekod. Satu kajian turut menyatakan dan melaporkan bahawa sejak 10 Jun hingga hari mengundi pada 26 September 2020, kes baharu sehari di Malaysia hanya antara 1 hingga 2 digit sahaja. Makna dalam puluhan sahaja. Tetapi selepas PRN, pilihan raya negeri hingga penguatkuasaan PKPB, iaitu apa tu PKPB? Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Ia sudah meningkat kepada ratusan kes sehari. Rekod hitam ini bermula pada 6 Oktober 2020 apabila angka jangkitan COVID-19 membabitkan 691 kes. Dan pada 17 Oktober, angka jangkitan baharu COVID-19 dilaporkan melonjak kepada 869 kes. Ini semua adalah rekod tertinggi harian. Kes ni harian, bukannya yang sebulan ni. Harian yang di luar jangkaan. Okay, apa yang mencetuskan PRN? Buku ini memang bukanlah buku politik. Tetapi berita yang kita bawa itu ada kaitan sebab ia hendak mewujudkan, menyatakan kewujudan kes itu berpunca dari mana. Ini petikan laporan surat khabar. PRN Sabah diadakan selepas bekas Ketua Menterinya Musa Aman cuba menjatuhkan kerajaan negeri menerusi peralihan sokongan ADUN pada 29 Julai 2020. Okey, itu isunya. Okey, Musa Aman ni nak menjatuhkan kerajaan negeri yang dipimpin oleh Datuk Seri Paduka Syafiee Apdal pada waktu itu. Lalu Ketua Menteri ketika itu Datuk Seri Paduka Syafiee Apdal membubarkan DUN. Ia menggagalkan usaha itu dan membuka jalan untuk PRN diadakan. Memetik laporan di media, kajian itu menyatakan risiko COVID-19 di Sabah pada mulanya rendah, dibantu dengan kadar pematuhan prosedur operasi standard seperti pemakaian pelitup muka, penjarakan fizikal dan pemeriksaan suhu yang tinggi. Bagaimanapun, okey, ini memang laporan. Bagaimanapun perkumpulan tanpa had di kawasan terbuka dan had 250 orang. Ini failure pengawalan ni. Perkumpulan tanpa had di kawasan terbuka dan had 250 orang di kawasan tertutup telah meningkatkan risiko jangkitan. Okay. Selain itu, kadar pematuhan penjarakan fizikal yang selamat dan pemakaian pelitup muka adalah rendah. Kepatuhan masyarakat masa itu rendah di kalangan ahli politik. Bukan masyarakat. Masyarakat sibuk tutup muka. Ahli politik tak tutup muka sebab dia nak berceramah. Rombongan mereka dan hadirin perhimpunan. Ini menjadi punca kepada lonjakan kes gelombang ketiga. Okey, ni dalam petikan petikan kajian. Walaupun dasar diubah dengan cepat dengan menghadkan 30 peserta untuk satu ceramah politik, kadar jangkitan yang tinggi wabak ini serta peningkatan risiko penularan sudah memadai untuk menyebabkan peningkatan kes, sila ejaan tak ada K, peningkatan kes pasca PRN di dalam negeri, kata kajian itu. Okey. Ini dia petik. Ini petikan daripada berita harian, katanya gelombang ketiga penularan COVID-19 di negara ini dijangka berlarutan hingga awal tahun depan seiring peningkatan kes jangkitan virus itu di seluruh dunia. Kenapa dijangka boleh selesai awal tahun 2021? Sebab dijangka pada masa itu kita akan menerima vaksin. Dan vaksin pun kalau kita ingat kembali lewat juga 2-3 minggu, agak lewat juga diterima. Ada itu kesan. Okey, dilaporkan di sini
Seorang pakar perubatan kesihatan awam, pakar epidemiologi Dr. Ahmad Zaid Fatah Azman dipetik sebagai berkata, jangkitan gelombang ketiga ini mungkin dapat dilandaikan menjelang awal tahun depan. Sebaliknya, bergantung sama ada vaksin dapat dihasilkan pada akhir tahun ini, akhir tahun 2020 atau tidak. Kes memang dijangka meningkat apabila kadar keboleh jangkitan semakin tinggi dan kerajaan perlu lebih agresif. Itu kenyataan pakar. Dan status COVID-19 di Malaysia, kita masuk semua ni bahan-bahan penting. Rekod ni dalam buku ini. Ini adalah rekod penting. 31/12/2020 sebelum masuk vaksin, jumlah kes sudah yang ratusan itu sudah jadi 113,010 kes. Selepas BRN 2 bulan sahaja ni, 2-3 bulan sahaja ni, 113,010 kes. Kemudian dalam masa 2-3 bulan sahaja nanti kita lihat dia jadi 1 juta orang. Itulah keadaan di Malaysia. So rekod ni, kes baru setiap hari pada masa itu 2,525. Jumlah kes aktif dan kes sembuh baru tak perlu masuk. Kalau nak rekod yang kemas ini kita masukkan dalam buku Perubatan Homeopati, Teori dan Praktis. Ada rekod mengenai vaksin juga. Perkembangan selepas ada vaksin, ada penurunan kes. Memang kita masuk, kita bukan bias dalam melaporkan berita-berita ini. Ini adalah kebenaran. Cuma kita ada buat sedikit perbahasan di dalamnya berkaitan dengan penggunaan vaksin, keberkesanan vaksin dan juga pilihan rakyat untuk mendapat bahan-bahan selain vaksin. Walaupun Kementerian Kesihatan Malaysia KKM hanya meminta rakyat mengambil vaksin konvensional atau alopati dan sebahagian besar rakyat tentulah mengambilnya, tetapi kita tidak mengikut seperti di negeri China. Di negeri China syarat WHO, World Health Organization, syarat WHO dia diletakkan oleh kerajaan negeri China. Syarat dia boleh masuk, boleh pantau hospital, boleh cek rekod, guna ubat alopati, tidak ada masalah. Tetapi syarat dia mesti juga guna herba perubatan Cina, herba tradisional Cina. Mesti guna. Itu syarat negara Cina. Kes yang pertama di negara Cina berlaku. Tapi negara dia kuat berkuasa, dia letakkan syarat. Boleh masuk, boleh buat rawatan. Kita guna konvensional, tetapi syaratnya mesti juga guna herba Cina. Yang ni yang dunia tak nak percaya. Dan Malaysia pula tidak sekuat Cina. Bila datang semua mesti guna konvensional sahaja. Tak boleh guna homeopati, tak boleh guna acupuncture, tak boleh guna herba tempatan sebab tak ada rekod kesembuhan, tak ada bukti. Okey, itu yang berlaku. Malaysia bekerjasama hebat dalam pelaksanaan vaksin untuk mencegah COVID. Boleh dikatakan berjaya jugalah pada masa ada vaksin tersebut. Tetapi sedihlah sebab kita tidak mampu untuk menegakkan perubatan alternatif, melainkan terima 100% perubatan konvensional. Itu yang berlaku. Di India tidak. Di India dia guna pakai. Malah sebelum ada vaksin lagi disaran mengguna satu remedi utama dan beberapa remedi saranan bergantung kepada simptom untuk merawat kes COVID-19. Walaupun rekod di India teruk juga selepas berlaku isu sambutan amalan tradisional dia tu, ada isu mandi apa tu di Sungai Ganges ke apa saya lupa dan menyebabkan merebak teruk. Sebenarnya sebelum itu dia terkawal di bawah apa, dan dia mengguna sebahagiannya adalah homeopati untuk mengatasi masalah COVID-19. Malaysia ni kita 100%. Malah
pengamal tradisional tidak boleh merawat pesakit COVID. Kalau orang datang ke klinik, maknanya you mesti report pada pihak KKM dan kena hantar hospital. Itu Malaysia sangat ketat sokongannya kepada sistem perubatan konvensional. Itu. So itu rekod ada dalam buku tersebut. Itu sebab hasrat saya bila buka kuliah, dah lama dah kita tak buat kuliah pengenalan homeopati ni. Bila kita buka bulan Januari yang akan bermula malam ini, kita sarankan buku tersebut. Tapi oleh kerana buku ini buku berkulit tebal, kontennya padat, 304 muka surat, full colour dan mengguna photo paper. Kos dia memang tinggi dan harga dia kita turun pada harga 160. Sebenarnya harga dia 180 ke atas patutnya. Tetapi sebab saya rasa pembeli, melainkan orang yang betul-betul minat dengan homeopati, dia terasa mahal lah. Tambah-tambah kita 2023 ini, kita risiko harga barang naik tinggi. So atas sebab permintaan beberapa orang yang ingin masuk kelas kita, mempersoalkan rujukan yang mahal. Tapi saya terang boleh diterima lah. Sebab apa? Sebab memanglah buku kalau berkulit keras, warna full colour, bukan kulit saja full colour, tetapi dalam pun full colour, guna photo paper lagi, muka surat pula lebih 300. Banyak isu memang tak boleh dipertikaikan. Harganya sudah okey. Tetapi kita pun prihatin dengan mereka yang ingin menyertai kuliah ini. Jadi kita turunkan balik kepada syarat lama, iaitu sekurang-kurangnya dia ada 3 buku penting. So dia boleh beli 3 buku ini dengan hanya 52 RM dan tak perlu bayar bagi kita kata wang pos. Kita hantar percuma. Kita hantar percuma dengan kalender. Semua siap guna buku lama. Buku lama perubatan homeopati 1997, sudah usia lebih 25 tahun. Masuk hari ini, masuk tahun ke-26. Kita sudah terbit buku baru perubatan homeopati teori dan praktis. Tapi harganya jauh berbeza. Yang ini hanya RM17.90. So boleh beli buku ini sebagai ganti. Kemudian kamus istilah yang kita wajibkan kena beli, harga 20 RM. Dan perawatan asas homeopati harganya 14 RM. Jadi semua sekali lebih kurang 52 RM sahaja buku rujukan untuk 3 jenis buku rujukan untuk kita menyertai seminar ataupun kursus pengenalan kepada perubatan homeopati yang akan bermula pada malam ini sehingga 29 Januari insya-Allah. Dan juga kita extend, bukan sahaja program malam ini, sepatutnya pagi ini kita anjak malam ini, kita juga extend hingga 7 hari bulan lah, 6 hari bulan untuk peserta membayar yuran kursus untuk masuk kursus kali ini. Sebab selepas ini tahun ni saya tak nak buat dah. Pengenalan ni ramai orang dah lalui dan tak perlu kita ulang pun. Mungkin orang baru yang nak sangat. Sebab itu kita turunkan standard buku yang kita gunakan tu supaya orang baru ni dia nak belajar, dia tak nak banyak sangat pun. Yang penting dia nak ketahui apa itu homeopati, boleh guna beberapa remedi homeopati, boleh guna untuk rawat masalah-masalah ringkas di rumah atau kecemasan, dia sudah sangat happy. Sebab itu kita turunkan penggunaan buku. Dan saya nak sebut dari segi sejarah Dr. Hariman di dalam buku ini kita boleh dianggap hampir lengkap. Tidaklah lengkap seperti negara barat buat, tapi maknanya cukup untuk kuliah. Dan kita pun ambil semuanya masuk ke dalam buku perubatan homeopati teori dan praktis. Cumanya kita tidak lanjutkan selepas Dr. Hariman apa yang berlaku. Apabila Dr. Hariman meninggal tu, siapa yang memegang khazanah dia terpenting berkaitan dengan Organon of Medicine edisi ke-6.
Edisi ke-6 tidak terbit pada masa itu. Siapa yang pegang? Okey, itu ada cerita lanjutan dalam buku terbaru. Buku terbaru tu ada cerita lanjutan, kemudian kita bawa pula perkembangan homeopati ke England, ke Amerika Syarikat, ke India dan seluruh dunia. Sehingga kita tambah satu bab khusus untuk perkembangan homeopati di Malaysia sebelum dan selepas Dr. Burhanuddin. So, ia memang sebuah buku yang besar, yang padat, jauh berbeza. Tetapi untuk asas, untuk pengenalan ini, maknanya buku ini mencukupi dari segi sejarahnya, dari segi falsafahnya. Walaupun kita kembangkan sedikit, falsafahnya masih boleh guna buku ini. Dan dari segi first aid pun ada dalam buku ni, dan juga ada contoh-contoh remedi. So, masih boleh guna. So, 54 RM saja untuk teks rujukan memasuki kuliah pengenalan ini. Dan kamus ini memang wajiblah, sama ada buku terbaru ke buku lama pun wajib, sebab penerangan tentang istilah tertentu mungkin sukar untuk kita cari di dalam buku yang baru pun. Ada cerita, boleh kita rujuk kepada apa kita panggil indeks. Indeks bahagian belakang ada. Buku baru ada indeks. Buku lama ini ada juga indeks, tetapi indeks di muka surat tidak ada. Dalam buku baru itu bukan sahaja glossary. Dalam buku ni ada glossary. Dalam tu bukan sahaja ada glossary, tetapi juga ada indeks. Di mana perkataan itu ada di dalam ataupun muka surat tertentu. Itu ada kelebihan buku tersebut lah. So, kamus ini sangat penting. Dan rawatan asas ni, dahulunya buku perubatan homeopati yang awal kita sebut, ada 8 ke 9 ke remedi tidak ada dalam buku ini, sebab remedi rawatan cemas tidak dihuraikan dalam materi medika di sini. Sebab itu kita perlukan buku rawatan asas homeopati. So, di dalam buku rawatan asas homeopati ini ada 18 remedi khusus untuk pertolongan cemas dan untuk kegunaan rawatan di rumah sekiranya perlu. So, kita masih lagi bergantung kepada buku ini, melainkan anda ada buku yang terbaru. So, satu kelebihan juga buku ini, unsur-unsur terapeutik diterapkan di dalamnya apabila kita hendak bantu untuk menyelesaikan masalah kes kecemasan. So, sebab dalam buku ini bukan sahaja mengenai remedi, walaupun buku ini kecil, simple, tetapi dia juga menceritakan tentang rawatan kecemasan. Contoh kita ambil ni, bahagian gigitan dan sengatan. Gigitan dan sengatan, dia kata, okeylah, tahulah kita kena gigit tebuan ke, kena gigit lebah ke, sebarang gigitan lah, gigitan serangga maknanya. Jadi diceritakan muka surat 37 buku ini, katanya bahagian ringkasan rawatan dia sebut, selepas diceritakan kegunaan remedi epis, diceritakan ringkasan 1, dia kata epis 6, simptom merah, panas, kemerahan dan lega dengan sejuk. Hypericum 6, jika kesan sengatan jadi sejuk dan kebas. Kesan sengatan itu menyebabkan tempat itu menjadi sejuk dan kebas. Dan guna ledam 6 jika tempat sengatan menjadi biru. Ledam 6. Itu contoh. Itu berguna tak? Orang yang tak tahu, tentulah bila kita dengar, oh, remedi ini untuk ini, remedi ini untuk ini. Tentulah sesuatu yang baru. Dan ini ada dalam buku rawatan asas homeopati. Di dalam buku terbaru atau buku ni ada juga dicerita dalam bab rawatan kecemasan. Tetapi tulisannya panjang sikit, kita kena baca sikit. Dia tak ada format ringkasan, tidak seperti terapeutik, contoh terapeutik. Tapi buku ni ada contoh terapeutik. So, sebab itu, bila anda beli buku ini, kita hadiahkan, jadi untuk peserta kursus ya,
kita hadiahkan buku ini juga dan juga buku Kamus Istilah Perubatan Homeopati. Tapi sebab harganya 160 tak perlu beli. Beli hanya 3 buku yang kita sebut tadi, RM54. RM54 dan kita hantar 3 buku yang sudah lama kita terbitkan ini dan masih sangat relevan. Dan kenapa juga relevan dan kenapa saya beri hadiah untuk yang beli buku tersebut, bagi tujuan menyertai kursus, kemungkinan bila ada masa nanti kita akan melihat balik satu bab yang kadang-kadang masa tak cukup dan kita tak sempat nak hurai pun, iaitu penawar asas dan pencegahan. So, penawar di dalam ini adalah asas dan asas dia very specific. Bila kita kata remedy itu spesifik untuk sesuatu insiden, dia boleh menjadi remedy pencegahan. Maknanya belum kena kita boleh ambil sebagai ubat pencegah. So, di sini disebut sebagai dalam homeopati disebut profilaksis lah dalam homeopati kita belajar nanti. So, Apis pun ada juga remedy dia sebagai pencegahan. Anica montana pun ada juga dinyatakan sebagai satu pencegahan. Arsenicum album pun disebut sebagai pencegahan. Belladonna juga ada digunakan oleh Dr. Hahnemann juga sebagai pencegahan. Pencegahan untuk apa? Itu kena masuk kursus baru tahu. Masuk kursus baru tahu. Tapi kalau ada buku ni pun boleh lihat jugalah. Arsenicum tentulah penting. Sebab arsenicum adalah remedi utama yang diceritakan dalam buku perubatan homeopati teori dan praktis mengenai satu wabak yang baru sahaja kita lalui dalam tempoh 2 tahun ini. Dan adakah itu sahaja remedi yang digunakan oleh negara-negara yang menyaran penggunaannya? Ada juga remedi lain. Remedi lain itu pun ada kita nyatakan sebagaimana yang disaran oleh pakar-pakar homeopati, orang yang berada di dalam Ayush Government India yang menyarankan remedi tersebut, dan ada kajian dibuat kenapa mereka menyarankan umpamanya penggunaan Kalibi, Belladonna, Bryonia, Gelsemium dan beberapa remedi lain semasa wabak itu berlaku. Wabak COVID-19 berlaku tak? Ada saranan. Boleh cari sebab kita masuk di situ satu kajian penting. Paperwork yang dibuat oleh pakar-pakar homeopati menyarankan remedi mana berkesan untuk simptom apa tu. Diterang dalam sini. Dalam sini. Okey. Pandangan homeopati tentang COVID-19. Okey. Dia kata homeopati mengurangkan morbidity dan mortality akibat pneumonia. Contoh. Okey. Sekurang-kurangnya ada sebuah kerajaan yang mengiktiraf homeopati. Kerajaan mana? India ya. Ayush government arahan kepada dalam konteks COVID-19. Ayush government homeopati dalam COVID-19. Itu tajuk-tajuk kecil semua tu. Satu pandangan lain pengamal homeopati disarankan remedi. Contoh di sini disebut ada orang buat kajian mengenai repertory memasukkan simptom-simptom COVID-19 dan keluar beberapa remedi yang mungkin sesuai digunakan semasa menghadapi kes COVID-19. Umpamanya katanya remedi seperti Bryonia, album, Rastox, Codindron, Nux vomica, Pulsatilla nigricans, Arsenicum album, Causticum, Lycopodium, Belladonna, Phosphorus. Itu antara remedi yang disaran. Ada dalam paper dia. Anda boleh cari kat internet apakah paper dia, download dan boleh lihat paper tu. Dan kita sudah rujuk semua itu dan kita masukkan ni sebagai satu ulasan, satu kupasan berkaitan dengan COVID-19. Kita buat satu kupasan dan kita petik, kita ambil remedi-remedi. Mungkin kita sebagai orang yang telah tahu sedikit mengenai homeopati ingin siasat kenapa remedi tersebut digunakan untuk COVID-19. Kenapa Belladonna digunakan untuk COVID-19? Mungkin ada isu-isu yang berkaitan yang sesuai dengan Belladonna. Kenapa remedi
Bryonia digunakan. Ada juga yang berhadapan dengan masalah rasa sakit, mungkin sakit jantung atau beberapa yang mana ada dalam Bryonia. Dan itu ada saranan dia. Jadi logik saranan itu ada dan repertory yang mereka gunakan itu juga dibuat secara computerized, maknanya ia menunjukkan remedi itu bersesuaian. Okey. Begitulah. So, yang pentingnya siapa yang belum ada buku tersebut, belilah. Yang nak masuk kursus, kalau keuangan cukup, itu adalah terbaik untuk kita memiliki buku perubatan homeopati, teori dan praktis. Namun, untuk memberi kemudahan dari segi keuangan, maka hanya 3 buku ini sahaja yang kita wajibkan kepada mereka yang tidak mampu dan tidak pergi jauh. Sebab kita baru nak kenal homeopati, baru nak belajar apa homeopati, sejarahnya, kenapa, bagaimana ia dikenakan. Tak semua orang tahu bahawa homeopati ini dimulakan oleh seorang doktor MBBS. Seorang doktor ternama yang menterjemah puluhan buku-buku ke bahasa Inggeris, ke bahasa Jerman. Bukan bahasa Inggeris, ke bahasa Jerman. Sebab dia asalnya daripada Jerman, ya. Jadi tak ramai orang tahu. Jadi orang nak masuk kuliah untuk mengetahui siapakah pengasas benar. Apakah kelayakan dia sehingga homeopati ini dianggap hebat. Dan apakah kesan ataupun impak penemuan dia berkaitan dengan remedi itu ke atas masyarakat dan ke atas dan ke seluruh dunia, bagaimana perkembangan itu berlaku. Dan apabila homeopati ini diserang bertubi-tubi oleh pelbagai pihak yang mengatakan dia ini tidak saintifik dan sebagainya, tetapi homeopati boleh bertahan sampai 200 tahun, boleh bertahan dan popular hampir seluruh dunia. Negeri China pun yang sibuk dengan apa kita kata tu, rawatan Cina tradisional dia. Cina ni memang kuat. Ada acupuncture, ada herbal Cina, ada reflexology, apa semua tu semua datang daripada Cina. Tapi mereka di sana juga ada homeopati. Okay. So di Singapura, di Malaysia, di Vietnam, di Thailand, di Indonesia, di Australia, di New Zealand, semua tu ada ilmu perubatan homeopati yang berkembang di situ, walaupun tidak begitu besar seperti di India dan Pakistan. India Pakistan memanglah terbesar. Sebab apa? Bahan-bahan ubat yang kita guna untuk rawatan di klinik pun kebanyakannya datang daripada India dan Pakistan. Mereka mempunyai satu sistem yang baik mengenai homeopati selain daripada England dan Jerman. Bahkan mungkin kita tidak tahu bahawa Amerika Syarikat adalah antara tempat selepas Dr. Hahnemann di mana homeopati itu berkembang dengan pesat di Amerika Syarikat. Sehingga gerakan-gerakan untuk mengalahkan homeopati itu paling hebat berlaku di Amerika. Ini selepas kematian Dr. Hahnemann. Kenapa? Kenapa dia lihat? Kerana dia melihat perkembangan homeopati di sana hebat. Sehingga ada universiti, ada hospital dan sebagainya. Sebab itu timbul serangan-serangan mengatakan homeopati ini tidak saintifik. Ingin tahu apakah homeopati ini saintifik atau tidak, sama ada boleh diterima oleh perubatan arus perdana ataupun tidak dari segi logik saintifiknya, memang kena masuk kursus. Minta maaf lah, ini iklan juga, tapi hakikatnya begitu. Kita boleh belajar melalui pembacaan kendiri, tapi kita juga boleh mendapat maklumat dengan mengikuti kursus. Seperti kursus yang kita akan mulakan pada malam ini jam 9 malam atas permintaan sahabat kita daripada Singapura yang mengikuti kursus, dan juga mungkin ada yang bekerja lebih masa hari ini. Jadi kita anjak 11 malam. Saya tidak kisah, anytime saya boleh ikut untuk mengajar sebab time, sebab saya orang yang sudah pencen ni, tidak ada time, tidak ada masa yang lihat. Tetapi jika pihak PPHM umpamanya menghendaki mengadakan Google Meet untuk bertemu semua yang attend program, maknanya kita akan buat satu Google Meet. Dan biasanya 11 pagi lah hari Ahad
sebelah pagi hari Ahad. Itu kita setkan masa. Waktu lain, saya boleh masuk pada masa-masa yang saya free dan orang lain boleh ikuti masa itu dan boleh juga ikuti selepas itu. Sebab mulai tahun ini dan kali ini kita buat secara Google, secara group live. Seperti yang saya buat kepada group Pioneer. Grup Pioneer adalah mereka yang belajar homeopati dengan saya sebelum kita kerjasama dengan PPHM lagi. Dan mereka ini juga telah mengikuti kursus-kursus berkaitan material medika dan lain-lain beberapa bulan yang lampau. Ada yang masuk kemudian, ada masuk yang awal lagi. Itu ada grup. Sebab itu bila kita akan launch dengan PPHM, kuliah material medika akan datang nanti, mereka juga kita offer untuk mengikuti untuk kelas bersama PPHM. Dan mereka yang masuk kuliah pengenalan kali ini juga tentulah sesuai untuk masuk. Kalau kita masuk dengan tak ada asas pengenalan, takut kita tu arah mana nak tuju kita tak tahu. Arah mana nak tuju. Kita belajar remedi tapi bagaimana kita nak kenal remedi? Orang bercakap tapi kita dengar tak dengar sahaja sebab kita blur berkaitan dengan orang sebut blur lah. So itu saja untuk perkongsian saya pagi ini. Saya ada urusan selepas ini. Terima kasih kepada semua yang dapat live bersama saya pagi ini. Ini live beginilah yang akan ada dalam kuliah malam ini, tetapi group live. Okey, orang luar tak boleh masuk. Okey, kelahiran homeopati itu topik pada malam ini. InsyaAllah. Semoga apa yang saya kongsikan pada pagi ini bermanfaat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.